Kita tampilkan seorang lagi pemidato bagi kategori Nusantara dari negara Malaysia kita sendiri, dari Batu Pahat, Johor. Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UPM Universiti Putra Malaysia, Muhammad Syamsul Saleh, membawa 3 bas penyokong-penyokong dari UPM, tapi yang berdiri hanya 2 baris saja, ya. Dan Syamsul Saleh dengan tajuk pidatonya, Kebajetan Moral Petanda Keruntuhan Tamadun. Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin mencari calon isteri, tetapi untuk membawa anda semua untuk kita sama-sama memahami, menyelami dan mendalami mauduk bicara yang berbunyi Kebejatan Moral Petanda Keruntuhan Tamadun. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat saudara pengerusi Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi, div-div kehormat yang disanjungi. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera buat anda yang sudi melapangkan masa. Apa khabar penutur bahasa Melayu tercinta? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, menurut Profesor Syed Hussein Al-Attas dalam buah fikirnya yang berjudul Intellectual in Developing Societies, kebejatan moral merupakan satu bentuk fahaman negatif yang telah mengikis pengamalan nilai moral dan pembentukan insan serta menghakis pembudayaan ilmu pengetahuan. Set tingkah laku luhur sudah tidak dijadikan fahaman, sebaliknya terus disisihkan. Dan apabila kita berbicara tentang petanda keruntuhan tamadun, kita sebenarnya perlu untuk memahami bahawa istilah tamadun ini berasal dari perkataan Arab madain atau madana yang telah menggabungkan aspek keluhuran budi bahasa dan ketinggian akal fikir manusia dalam mengimbangi kemajuan material yang dimiliki oleh sesebuah bangsa dan negara. Kerana apalah gunanya kekayaan material semata-mata, tetapi sayang masyarakatnya kontang dari pengisian jiwa dan pembangunan minda. Tuntasnya, kebejatan moral petanda keruntuhan tamadun berkehendakkan kita untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan pengamalan nilai moral dan nilai murni sebagai asas pembentukan tamadun yang berkualiti. 3 zaman berbeza akan kita telusuri bersama. Pertama, zaman keagungan yang perlu untuk dicontohi. Kedua, zaman kejatuhan yang perlu untuk kita insafi. Dan yang ketiga, kita bermuhasabah diri menilai isu yang berlaku hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, pertama, zaman kegemilangan. Heraclitus, ahli falsafah Greek kuno, menyatakan bahawa pengamalan nilai moral yang dilengkapi dengan pembudayaan ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pemerintahan yang berpasakkan keadilan serta ruang lingkup kehidupan yang dihiasi dengan warna-warna keprimanusiaan merupakan satu bentuk pakej yang tidak boleh untuk dipisah-pisahkan. Ibarat irama dan lagu, ibarat isi dan kuku. Kesemua itu perlu untuk sama dipacu bagi membina sebuah tamadun yang jitu. Buktinya, bagaimana kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyah misalnya adalah disebabkan oleh masyarakat Islam ketika itu yang mempunyai semangat kecintaan dan penghayatan yang tinggi terhadap setiap bait ilmu yang dipelajari. Hinggakan kota Cordova dan kota Andalus telah diangkat menjadi pusat pengembangan ilmu senjagat yang disegani dan dihormati kerana ilmu yang dimiliki oleh tamadun Islam sebelum ini. Lantaran menyedari akan hakikat ini, pelbagai strategi dirangka, pelbagai usaha telah direncana. Dari pelan induk pembangunan pendidikan hinggalah usaha untuk membangunkan pusat kemahiran, segala-galanya kita laksanakan bagi memastikan rakyat tidak ketinggalan. Hari ini ilmu telah kita miliki. Persoalannya, adakah ia sudah diaplikasi selaras dengan apa yang kita pelajari? Anda jawab. Kedua, zaman kegemilangan yang wajar untuk kita contohi
dan kita perlu beralih. Bagaimanakah keadaan yang perlu untuk diinsafi? Pernahkah kita sedari bahawa jatuh dan bangunnya sesebuah tamadun bangsa ditunjangi oleh aspek kepribadian yang dimiliki oleh sesebuah bangsa itu sendiri. Dari corak pemerintahan seorang raja hinggalah pengabdian seorang hamba. Daripada kejujuran seorang pemimpin hinggalah ketaatan kelompok yang dipimpin. Kesemua daripada mereka perlu untuk menjadikan nilai murni dan integriti sebagai asas jati diri. Edward Gibbon menerusi The Decline and Fall of the Roman Empire menceritakan bagaimana Maharaja Lucius Septimius Severus telah menanam bibit-bibit kehancuran Empire Rome melalui masalah korupsi dan penyalahgunaan kuasa di era pemerintahannya. Kehidupan rakyat tidak terbela. Yang kaya terus kaya, yang bapa terus derita. Akhirnya Empire Rome tidak ke mana. Hari ini mereka hanya tinggal pada nama. Di Malaysia, saya cukup berbangga apabila kepemimpinan berintegriti dijadikan asas utama. Pelan integriti nasional telah dilaksanakan bagi menjaga kebajikan rakyat jelata tanpa mengira bangsa, agama dan juga budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, kita perlu bermuhasabah diri menilai isu yang berlaku hari ini. Pertama, dunia pada hari ini sememangnya diakui hebat dari segi pembangunan materialnya. Benar, persaingan untuk mendapatkan kekayaan memang berlaku di mana sahaja. Namun tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita layak untuk dikatakan sebagai manusia dan bangsa yang bertamadun sekiranya pengamalan moral tidak turut sama diadun? Bertamadunkah kita sekiranya pembangunan ekonomi yang dijana telah menghalalkan alam sekitar diseksa dan diperkosa hanya kerana kerakusan tangan-tangan manusia? Bertamadunkah kita sekiranya senjata canggih yang dicipta telah menghalalkan kekejaman, penindasan dan pembunuhan ke atas mereka yang tidak berdosa? Dari isu serangan pengganas di Mumbai hinggalah pertelingkahan antara Israel dan Palestin, adakah itu yang kita katakan sebagai tamadun dan kita bangga-banggakan? Anda jawab. Konklusinya, hadirin dan hadirat, dunia pada hari ini sudah penat menyaksikan masalah sosial yang semakin melarat. Seks bebas sudah dijadikan adat. Hubungan sejenis mula mendapat tempat. Untuk menjadi hebat, ilmu tidak lagi diangkat. Sebaliknya korupsi yang menjadi syarat. Adakah ia hanya perlu untuk dilihat? Atau sebenarnya ia perlu segera diubat? Sudah tiba masanya untuk kita meletakkan satu matlamat. Kita hidup bermuafakat dalam kepelbagaian budaya masyarakat. Yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Semoga kesedaran kita hari ini dapat memberikan ruang dan peluang kepada anak-anak kita untuk menari, menyanyi dan hidup dalam keadaan harmoni. Tidak mengapa kita kehilangan isteri, tetapi jangan sesekali kita kehilangan tamadun yang kita sayangi. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Kebajikan moral petanda keruntuhan tamadun, Syamsul Saleh dari Universiti Putra Malaysia cukup segak dan tampan dengan baju pengantinnya seperti pengantin lelaki yang sedang mencari-cari pengantin perempuan. Dan di samping mengambil bahagian dalam acara pidato, Muhammad Syamsul juga adalah seorang pendebat yang sering menyertai acara debat di antara universiti-universiti di Malaysia.